Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi jenguk-jenguk singgah-singgah ke channel aku. So, hari ini kita nak berceritakan sedikit sejarah macam mana tabung haji mula beroperasi ataupun menyumbangkan bakti kepada Muslim di Malaysia. So, apa lagi? Jom! Okey, terima kasih kepada semua yang sudi jenguk-jenguk singgah-singgah ke channel aku. Kepada yang belum subscribe, boleh subscribe dulu. InsyaAllah channel ini akan memberikan info yang menarik untuk anda dan macam-macam lagi lah. Okey, so kali ini kita semua sedia maklum, tahun 2020 menjadi satu sejarah pada umat Islam di Malaysia, di mana semua rakyat Malaysia yang telah pun terima surat yang mengatakan dia tahun ni kata boleh pergi ke Mekah untuk mengerjakan ibadah haji, tetapi ditangguhkan sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan, iaitu penularan COVID-19. Tak percaya? Tengok video ni. Setelah mendapat titah perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agung As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, maka saya bagi pihak kerajaan Malaysia ingin mengumumkan kepada semua rakyat Malaysia yang beragama Islam bahawa berdasarkan kepada taklimat yang disampaikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Lembaga Tabung Haji serta perbincangan ahli-ahli mesyuarat jawatankuasa muzakarah khas Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia yang telah bersidang bersama dengan Ashabus Samahah para mufti, maka pada 9 Jun 2020 ibadat haji untuk semua rakyat Malaysia bagi musim haji 1441 Hijrah adalah ditangguhkan ke tahun hadapan. Ditangguhkan ke tahun hadapan. Mana? Aku kan bodoh. Tak percaya. Okey, kita hot to biar. Tak apa nak buat kawan. Yang tak boleh pergi tahun 2020, insya-Allah sekiranya dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, tahun 2021 semoga anda semua yang telah pun terpilih untuk pergi tahun 2020 dapat pergi menjalankan ibadah haji pada tahun 2021, insya-Allah. Amin. Okey guys, tanpa membuang masa, kita teruskan dengan topik kita yang sebenarnya. Okey, bagaimana tabung haji bermula? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Awal tahun 1950-an, Ungku Aziz yang kini dikenali sebagai Profesor Diraja Ungku Aziz yang merupakan pensyarah ekonomi di Universiti Malaya telah menjalankan satu kajian bertajuk The Mobilization of Domestic Saving in Southeast Asia. Melalui kajian ini, Ungku Aziz dapat mengkaji bagaimana orang Melayu menyimpan duit dan tujuan mereka menyimpan duit. Beliau mendapati bahawa tujuan utama orang Melayu menyimpan adalah untuk menunaikan haji. Selain menyimpan duit secara tradisional, macam kita sedia maklum, celah papan, bawah bantal dan lain-lain, orang Melayu juga akan membeli beberapa haiwan ternakan dan haiwan-haiwan ini akan dijual apabila tiba masanya untuk menunaikan haji. Kita selalu dengar atuk nenek toki kita, satu ketika dahulu jual tanah, jual kebun, jual sawah, jual ternak kandang sebagainya untuk mengerjakan ibadah haji. Sebahagian pula menyewakan atau membajak tanah dan harta ini untuk beberapa tahun. Tapi cuba bayangkan, dah bertahun pergi haji, naik kapal, dan apabila pulang ke tanah air, aset tak ada dah. Lebih malang lagi, ada yang jual tanah, ada yang jual harta benda macam-macam lagi. Ini sudah tentu tak baik bagi ekonomi umat Islam di tanah Melayu ketika itu. Selain itu, jemaah haji Malaysia perlu mendapatkan sendiri khidmat syekh-syekh haji. Mereka ini terdiri daripada ulama dan broker atau ejen syarikat tempatan. Perkhidmatan yang disediakan tidak seragam,
dan banyak bergantung pada budi bicara mereka kerana ketika ini belum wujud peraturan atau undang-undang yang menjaga kebajikan jemaah haji. Bermula dengan kunjungan seorang kawan lama, Dr. Zaki Badwi almarhum, seorang ulama dari Mesir, Uncle Aziz cuba mendalami soal riba, faedah yang dilarang dalam Islam bagi membolehkan rancangannya untuk menubuhkan sebuah tabung kerana orang Melayu menjarokkan diri daripada menyimpan di bank yang mempunyai unsur riba. Beliau mahu memastikan wang ataupun pitih yang digunakan untuk mengerjakan ibadah haji tidak bercampur bau dengan riba. Uncle Aziz mengatakan, saya tahu Islam mengharamkan bunga ataupun riba, iaitu bayaran tetap bagi kegunaan pinjaman wang, tetapi tidak melarang sebarang bentuk pembahagian keuntungan yang tidak ditetapkan semasa pinjaman. Jadi soal ini serta wang untuk ke Mekah yang saya mahu satukan. Melihat pada keadaan ini, Uncle Aziz telah menyerahkan satu memorandum bersejarah bertajuk Rancangan Membaiki Ekonomi Bakar Haji kepada Kerajaan Malaysia pada Disember 1959. Memorandum ini mencadangkan penubuhan sebuah badan yang boleh menyimpan wang serta menguruskan perjalanan bakar haji ke Mekah. Tabung ini akan memberi pembahagian keuntungan bukan bayaran bunga ataupun riba kepada penabung. Namun, idea ini tidak dapat dilaksanakan kerana kerajaan Malaysia tidak dapat membuat keputusan muktamad berhubung dengan soal riba hinggalah apabila Rektor Universiti Al-Azhar iaitu Syekh Mahmud Al-Satut melakukan kunjungan ke Tanah Melayu. Setelah menerima memorandum itu, kerajaan telah mengundang delegasi Arab yang pakar dalam soal ini untuk mengadakan perbincangan lebih lanjut dengan saya. Tanggungjawab mengendalikan soal ini diberi oleh kerajaan kepada Datuk Khalid bin Awang Osman. Beliau mengadakan pertemuan perjumpaan yang dihadiri oleh Syekh Mahmud Al-Satut, iaitu pengarah Syekh Al-Azhar, Universiti Al-Azhar. Kepada beliaulah terletaknya kata putus. Kalau dok silap, hampir 12 orang tiba. Perbincangan itu diadakan di tempat kediaman saya dan pada masa itu almarhum Haji Wan Kadir, Timbalan Menteri dari Kuala Terengganu, menjadi jurubahasa kami, kata Uncle Aziz. Perbincangan itu penting kerana kalau delegasi tersebut menolak cadangan saya, maka kerajaan tidak akan meneruskan. Jadi, lama juga kami berbincang. Saya memang sudah sedia untuk menjawab setiap dikemukakan termasuk pelaksanaannya nanti. Berbagai-bagai soalan dikemukakan kepada saya dalam pertemuan itu. Nampaknya mereka sedar konsep ini belum ada dalam dunia Islam dan akhirnya mengakui ini memang satu langkah yang bijak. Sambil bergurau memuji pula, kata Uncle Aziz. Jadi mah, setelah mengkaji secara mendalam, Rektor Al-Azhar merasa yakin sepenuhnya tentang kebaikan cadangan ini. Malah beliau menyifatkan rancangan itu sebagai usaha yang akan memberi manfaat besar kepada umat Islam. Pada Jun 1960, kerajaan telah menubuhkan satu jawatan kuasa yang dikenali sebagai Jawatan Kuasa Kebajikan Ekonomi Bakar Haji yang dipengerusikan oleh YB Menteri Muda Kementerian Luar Bandar, Tuan Haji Abdul Khalid bin Awang Osman. Jawatan kuasa ini kemudiannya mengemukakan Kertas Putih 22/62 kepada kerajaan pada 24 Januari 1962. Pada September 1962, Rang Undang-Undang Pentadbiran Wang Simpanan Bakar Haji telah diluluhkan oleh Parlimen. Maka lahirlah tabung haji. Guys, itu adalah sedikit sebanyak cerita bagaimana tabung haji mula ditubuhkan sehinggalah ke hari ini,
yang diceritakan oleh Ungku Aziz tadi. Dekat sini kita boleh tengok sendiri bagaimana besarnya peranan ataupun yang telah dilakukan oleh Ungku Aziz ini kepada umat Islam di Malaysia dengan tertubuhnya tabung haji yang membolehkan lebih ramai lagi umat Islam di Malaysia untuk buat simpanan dengan lebih selamat dan tidak ada unsur-unsur riba, dan bolehlah mereka pergi ke mengerjakan ibadah haji seperti mana yang diharap-harapkan, yang merupakan tuntutan dalam agama Islam. So tahun ni, tahun 2020 memang tak boleh nak pergi. Macam tadi dah khabar dah, dan Menteri Agama pun dah khabar dah, memang tak boleh nak pergi, dan diperkenankan oleh yang di-Pertuan Agong jugalah. Jadi tahun depan insya-Allah kalau panjang umur, yang terpilih buat preparation, boleh study lebih sikit, buat kata prepare ngaji-ngaji pun lebih sikit lah untuk pergi buat haji tahun depan. Dan semoga yang dapat pergi menunaikan haji pada tahun yang akan datang mendapat haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah SWT. Dan doakan saya juga, saya nak pergi umrah pun tak ada pitih lagi. Okey, terima kasih juga kepada yang belum subscribe, boleh subscribe, like dan komen. Kalau ada salah fakta yang saya dapat ni, boleh betulkan. Saya insan yang lemah. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam sejahtera. Bye bye.